A-Game. Hi, I am Ilyas Jamil, Managing Director of IX Ventura Tech Sdn Bhd. I have been in the education and technology industry for more than 10 years. And for the past few years, I have been working with a few experts to develop an educational technology solution that will have a major impact to the society. Let me introduce you to Snap. Technological advancement create new educational needs. We need to be more progressive and be quick to adapt to technology. However, we understand that adapting to change is a stressful process, and our main concern is the mental well-being of the students as well as the teachers. We want to ensure that no one drops out of school and no one is left behind in education. In IXVT, we are committed to face the wind of change and contribute to the betterment of education. Snap is a game changer. We believe that learning should be fun and inclusive. From pen and paper to snap and submit. School tasks are now effortless with Snap. How easy is that? We can enhance digital literacy while combining the best of both online and offline schooling. We want to make sure that no one is marginalized. That's why we are here offering free subscriptions to our users. Snap is the first online learning platform that integrates mobile game with online learning. Imagine how exciting it is for the students to do homework and their marks can be used as points to play a simulation game called Game Ed. This game encourages collaboration and peer support. We are confident that our solution is socially impactful because of our awareness to educate the future and innovate for the children. Gamification in education is the way forward. Our education is our future. Bring your A game. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami melahirkan rasa kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Kami juga amat bersyukur kerana dapat berada dalam satu majlis ilmu yang sangat bermanfaat ini, iaitu Snap at Chuping Valley Accelerator Educational Program 2022. Ya Fattah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati, rahmati dan mudahkanlah urusan program kami ini, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami segala ilmu yang bermanfaat. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Najira binti Abdullah dan berkhidmat di Sekolah Rendah Islam 1. Tajuk pembentangan saya pada hari ini adalah Microhistory, iaitu penggunaan tools Microsoft ke dalam PDPC Sejarah Sekolah Rendah. Saya telah mengambil tajuk perjuangan tokoh tempatan sebagai rintis dalam projek ini. Projek ini dilaksanakan rentetan daripada COVID-19 sewaktu pandemik.
Jadi ia dilangsungkan kesinambungan sehingga ke hari ini di dalam bilik darjah. Okey, antara sebagai Microsoft Expert Educator iaitu MIEE, saya menggunakan tools Microsoft, antaranya adalah Microsoft Bing iaitu pengkalan data untuk kita mencari maklumat, imej, peta dan sebagainya. Kemudian Microsoft PowerPoint iaitu format pembentangan slide, dan Microsoft Sway iaitu alternatif kepada Microsoft PowerPoint yang lebih mesra, interaktif dan sangat fleksibel serta sangat mudah, menarik untuk kita aplikasikan dalam PDPC. Dan yang terakhir sekali adalah Microsoft Form iaitu bentuk kuis yang kita lakukan, yang kita laksanakan sama ada secara atas talian maupun bersemuka. Okey, jadi saya membuat beberapa kajian mengenai tools Microsoft ini ke arah mendigitalisasikan PDPC sejarah sekolah rendah agar lebih menarik. Okey, latar belakang projek. Projek ini adalah merangkumi sejarah chapter 7 iaitu perjuangan tokoh tempatan. Tajuk ini dipilih kerana tajuk ini agak kompleks dan murid-murid perlu mengingat terlalu banyak tokoh, latar belakang tokoh, sebab penentangan dan lokasi. Jadi agak sukarlah bagi murid untuk mengingat fakta-fakta tersebut. Jadi kita membawa satu pembelajaran bermakna agar mereka terokai. Oleh itu kita memperkenalkan projek ini. Jadi dalam projek ini kita melibatkan murid tahun 5. Sebelum ini kita menggunakan folio sebagai alternatif bagi tajuk ini, tetapi folio kelihatan tidak begitu relevan lagi bagi masa sekarang kerana pada hujung tahun guru akan mengumpul terlalu banyak folio sehingga terpaksa dilupuskan. Begitu saja. Ini kita lihat satu pembaziran lah. Jadi kita melakukan pendigitalisasi iaitu menggunakan Microsoft Tools sebagai alat untuk kita untuk kita membuat perubahan lah. Okey, kita mengambil tahun 5 dalam projek ini. Jadi mereka ini dibahagikan dalam kumpulan murid kita campur, murid cemerlang, murid lemah dan murid sederhana agar mereka dapat membimbinglah dalam satu kumpulan dan mengambil peranan masing-masing. Kemudian satu kumpulan akan diberikan satu tokoh untuk mereka kaji sedalam-dalamnya. Okey, tempoh yang diperuntukkan adalah 3 minggu, meliputi eksplorasi, iaitu eksplorasi maklumat, implementasi iaitu mereka memulakan gerak kerja dan juga kita buat pentaksiran. Okey, kos bagi projek ini adalah kosong, tiada kos yang diperlukan. Namun begitu kita memerlukan internet lah ataupun capaian internet yang agak stabil dan juga peranti dan juga komputer lah. Smartphone juga boleh digunakan. Okey, strategi yang diimplementasi adalah 21st century learning, iaitu pembelajaran yang terkini abad ke-21. Pertama sekali kita nak menggilak ataupun kita nak develop social skill murid-murid itu sendiri. Melalui ini mereka akan berinteraksi, berbincang secara berkumpulan. Di dalam kumpulan mereka akan belajar untuk bergaul. Seterusnya melalui presentation mereka akan belajar komunikasi sehala dan komunikasi dua hala, iaitu mereka akan bersoal jawab lah. Ada sesi bersoal jawab dalam kelas tersebut. Seterusnya ICT for learning. Generasi kini adalah generasi digital, iaitu setiap berdasarkan kajian yang saya lakukan 100% pelajar sekolah rendah Islam 1 mempunyai smartphone, dan ini menjadi batu loncatan untuk kita meneruskan projek-projek digital seperti inilah, pembelajaran bermakna seperti ini. Jadi
Di sini saya menerapkanlah fun learning dalam ICT itu sendiri. Tak semestinya mereka bermain game, Dota, game PUBG dan sebagainya. Tapi belajar juga seronok menggunakan handphone. Okey, dan ia adalah fleksibel. Iaitu anywhere, anytime mereka boleh belajar. Tak semestinya di sekolah, malah di rumah juga mereka boleh belajar dan menghasilkan slide sway yang kita berikan itu. Iaitu kalau kata contoh di sekolah tak sempat siapkan, mereka boleh sambung di rumah. Just edit menggunakan smartphone mereka sahaja. Okey, seterusnya kita ke introduction iaitu pengenalan lah. Okey, dalam fasa ini adalah fasa permulaan. Kelas yang pertama, murid akan diberikan penerangan lah oleh guru tentang tujuan, objektif pembelajaran, apa yang murid akan belajar. Okey, kemudian murid akan dipresentkan ataupun guru akan membentangkan kepada murid tentang tokoh tempatan yang mereka akan belajar, identiti, tempat penentangan dan juga sebab penentangan terhadap pihak British. Okey, jadi di sini juga guru menunjukkan bagaimana Sway itu berfungsi. Microsoft Sway itu berfungsi. Microsoft Sway inilah yang akan digunakan oleh murid-murid untuk membentang hasil dapatan kajian mereka. Okey, seterusnya murid akan diterangkanlah tentang projek, assignment yang mereka perlu jalankan dan guru menunjukkan demonstrasi. Di sini kita memerlukan beberapa orang guru lah. Seperti di Sekolah Rendah Islam 1, kita mempunyai seramai 3 orang MIEE. So mereka akan menjadi facilitator lah kepada murid-murid ini. Okey, objektif yang perlu dicapai adalah sekurang-kurangnya murid mengingati 6 daripada 10 local figure ni ataupun penentang perjuangan tokoh tempatan ini, pejuang tokoh tempatan dalam menentang British. Kemudian tahu tempat, lokasi dan juga sebab penentangan. Ini adalah penting kerana ini adalah yang dikatakan kemahiran pemikiran sejarah yang perlu diterapkan kepada murid-murid sekolah rendah. Okey, seterusnya kita ke timeline iaitu garis masa. Guru memerlukan 3 minggu sahaja untuk melaksanakan projek ini. Okey, pertama sekali minggu pengenalan lah. Kita akan kenalkan function Sway dan sebagainya. Minggu pertama murid juga diberikan tugasan dan kita akan mereka soalan lah menggunakan teknik Sokratif iaitu teknik penyoalan untuk mencongkil ataupun memberikan murid idea untuk berfikir secara kritis menggunakan teknik ini. Okey, murid akan explore maklumat menggunakan Bing dan juga mereka akan explore lokasi menggunakan Maps, Microsoft Maps. Okey, seterusnya minggu kedua murid sudah mula generate their own Sway, iaitu mereka akan mula buat Sway sendirilah. Mereka akan mula untuk membuat design pembentangan tu dan juga mengambil maklumat yang mereka perolehi daripada Microsoft Bing dan juga Maps tu dipindahkan ke dalam mereka punya timeline Sway storyline. Okey, kemudian mereka akan buat presentation iaitu perbentangan di dalam kelas. Okey, kalau dulu sewaktu pandemik kita akan buat pembentangan juga tapi secara online. Pembentangan yang saya maksudkan adalah pembentangan yang ringkas dan sesuai untuk murid sekolah rendah. Okey, seterusnya third week iaitu minggu yang terakhir adalah minggu pengukuhan. Murid diberikan soalan menggunakan Microsoft Form lah dan mereka akan menjawab secara individu. Okey, seterusnya information finding iaitu pencarian maklumat. So di sini kita boleh lihatlah murid-murid sangat enjoy. Mereka sangat seronok lah kerana sebelum ni chalk and talks mungkin bosan dan sebagainya. Jadi kita berikan peluang untuk mereka explore sendiri apa yang mereka nak lihat tentang tajuk ini. Okey, murid diberikan maklumat dan soalan. Sebenarnya kita akan sediakan soalan lah supaya jawapan yang mereka dapat itu yang mereka akan present nanti. Okey, kemudian murid diarahkan untuk menggunakan Bing. Kita akan Facey akan membimbing lah
Kemudian mereka menggunakan maps untuk access the local struggle. Okey, kita akan pergi ke setiap tempat tokoh pejuang tempatan itu berjuang. Okey, di mana kita boleh melihat sendiri, murid boleh melihat sendiri lokasi kejadian itu. Agak mustahil untuk kita bawa murid ke 10 lokasi yang ada. Okey, di Sabah, Dor Said, di Melaka, Nanning, Rentak dan sebagainya. Terlalu jauh kan? Tidak mungkin kita dapat bawa. Jadi, kita bagi murid itu lihat sendiri lokasi itu di mana. Seperti Dor Said, kita boleh melihat sendiri, Microsoft Maps tu akan bawa kita lihat sendiri, memandu, murid boleh memandu sendiri ke arah di mana makam Dor Said, Muzium Dor Said, hutan tempat perjuangan Dor Said. So, pembelajaran itu lebih bermakna kepada murid dan mereka akan ingat. Okey, murid seterusnya diberi guideline lah, dan untuk menghasilkan SWAY ni sebenarnya kita ada bagi nota-nota ataupun video daripada YouTube, sebab SWAY ataupun Microsoft ni worldwide, satu dunia guna. So untuk akses cara ataupun demonstrasi tu sangat mudah. Ini amat membantu guru lah. Okey, seterusnya presentation. Okey, ini adalah fasa minggu kedua, iaitu murid setelah mendapat segala data, maklumat yang diperlukan, mereka akan present kepada kawan-kawan mereka di dalam kelas itu berdasarkan apa yang mereka temui lah, hasil kajian. Okey, mereka diberi masa selama 1 minggu dan mereka akan memilih sendiri tokoh yang mereka ingin buat kajian tu. Kemudian akan present, murid-murid akan tanyalah, mereka akan discuss sesama mereka. Kalau ada sebarang persoalan, mereka boleh terus bertanya kepada kawan dan kawan akan menjawab. Okey, kalau kat sini di sini kita boleh lihatlah di mana murid-murid itu belajar untuk bercakap di hadapan. Ada yang tidak tahu nak berkata apa-apa, tapi kita akan bimbing sehingga social skill dia tu boleh betul-betul develop. Boleh digilap lah. Okey. Okey, seterusnya. Ini adalah fasa yang amat pentinglah bagi seorang guru untuk memastikan sama ada sesuatu PDPC tercapai objektif maupun tidak. Okey, di akhir pembelajaran, murid akan diberi soalan lah. Diberi soalan berdasarkan Microsoft Form. Microsoft Form ini amat mudah digunakan, iaitu di mana dengan Microsoft Form ini guru-guru tidak perlu lagi menanda kertas. Ini memudahkan kerja guru lah, di mana data yang didapati akan dipresentkan dalam bentuk graf ataupun carta pie seperti yang kita lihat. Jadi guru boleh menjimatkan masa. Serta selain itu ia amat fleksibel, murid boleh jawab soalan di rumah ataupun di sekolah, hanya perlu ada data internet dan juga peranti. Kemudian kita boleh gunakan evidence lah, ini sebagai evidence rekod prestasi untuk PBD, iaitu kita gunakan sebagai orang kata apa, macam pentaksiran, alat pentaksiran. Okey, dan soalan ini pula boleh di-recycle ataupun boleh digunakan semula ke tahun-tahun akan datang dan ke kelas yang lain. Selain itu kita boleh membuat perkongsian dengan guru-guru yang lain. Seperti saya akan membuat perkongsian dengan sesama guru sejarah lah, memberi bahan-bahan dan sebagainya. Okey, ini tidak perlu email lah untuk form. Apa yang menarik tentang Microsoft Form adalah ia tidak perlu kita login email. So kita boleh tekan link dan terus jawab. Okey. Itu saja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.